وآله الذين تمسكوا بأوامر الدين ونشروه نقيا خالصا للعالمين. Ya Allah, subhanahu khatam Al-Quran pada kali ini kami mendatangi memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah pusaran dan kemuliaan. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan kehidupan untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram. Ya Allah yang bersifat sempurna dan penuh kemuliaan, kami mohon ihsan darimu. Kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. شكرا جزيلا يا أخ إرفع من أمرهم على قراءة الدعاء. Hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput Ahli Lutfi Ashraf bin Manjali Zain untuk membaca tadabbur ayat 114 dari surah Taha. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. سادتي وسيداتي تعالوا نستمع إلى قراءتنا بنت أشرف مجلسين في تدابر الآية 114 من سورة الطه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qul rabbi zidni ilman. Terjemahannya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Fata'ala Allahul malikul haqq, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Maksudnya, maha suci dan maha bersih Allah, penguasa yang hak, yang mana dia itu maha benar, janji dan ancamannya benar terjadi, dan para rasulnya adalah benar, syurga pun benar, neraka juga benar, dan segala sesuatu darinya adalah benar. Allah telah menjanjikan kepadanya untuk tidak mengazab seorang pun sebelum dia memberi peringatan, mengutus para rasul, serta memberikan alasan kepada semua makhluknya agar tidak ada hujah dan keraguan bagi seorang pun. Firman Allah seterusnya, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Maksudnya, hendaklah kamu dengarkan dulu, dan jika malaikat sudah selesai membacakannya kepadamu, maka bacalah setelah itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW pernah menghadapi kesulitan pada waktu penerimaan wahyu yang sempat menggerakkan lidahnya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, yakni jika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, maka baginda mengucapkannya bersama dengannya kerana kegigihan baginda untuk menghafal Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala membimbing baginda kepada yang lebih mudah dan ringan agar baginda tidak merasa kesulitan. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Maksudnya, tambahkanlah ilmu kepadaku dari sisimu. Ibnu Uyainah berkata,
Rasulullah SAW selalu menambah ilmunya sampai hari kewafatannya. Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, jadikanlah apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku itu bermanfaat bagiku, dan ajarkanlah apa yang bermanfaat bagiku, serta tambahkanlah ilmu kepadaku. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Sadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Majlis merangkamkan ucapan ribuan terima kasih atas bacaan tadabbur surah sebentar tadi. شكرا جزيلا يا أخ أشرف مجلسا على قراءة التدبر. Hadirin sekalian, seterusnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Syarizal bin Mansur untuk memimpin majlis khatam Al-Quran kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. سادتي وسيداتي، ندعو الكامل الأستاذ شاهزاد بن منصور بقيادة مجلس ختم القرآن، فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Kawan rekan kita Ustaz Syahrul Wadli, Kawan di Raras Masjid Daerah, Ustaz-Ustaz, guru-guru, ibu bapa serta murid sekalian. Baik, kita akan mulakan majlis kita mana yang telah diarahkan, yang dibincangkan, mana kita berlatih. So, insyaAllah mulakan sekarang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هادية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرجه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عقد مرتدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك
الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah, segala pujian bagimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran yang agung. Ya Allah, pasangilah kami ya Allah dengan berkat Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami ya Allah apa yang telah kami lupa dari Al-Quran dan ajarilah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan siang dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami. Wahai Tuhan sekalian alam, ya Allah ya Rahman ya Rahim, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran dan pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ya Allah ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat rahmat dari Al-Quran. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia ini sebagai rakan dan di dalam kubur sebagai sahabat mesra. Pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke syurga sebagai teman dan sebagai penghadang dan pendinding daripada api neraka. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan ikutan pada segala kebaikan dengan limpah kurniaan, kemurahan dan kemuliaan-Mu jua ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan dan ihsan. Wahai Tuhan kami ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta khatam Al-Quran serta jazakumullahu khairan kathiran diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Syarizal Mansur di atas pimpinan Majlis Khatam Al-Quran. Syukran jazilan lijami'il musyarikin fi khatmil Quran Al-Karim walil-Fadil Al-Ustaz Syarizal Mansur ala qiyadatihi di Majlis Khatmil Quran Al-Karim. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Rozah Halimi bin Zakaria, Guru Penolong Kanan Rendah SISE untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormat dipersilakan. Sadati wa Sayyidati, al-an nad'u Al-Sayyid Rozah Halimi bin Zakaria al-Musa'id al-Awwal di Madrasah Indra Syahban Muhammad قائل كلمة التعريف فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فصلي وسلم على dan lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis kedua pengurusi majlis di Bandung Kawin dan juga di Karuna yang berusaha wakil daripada Tuan Kadi dari pejabat Republik Islam daerah Teluk Ustaz Haji Syahrwadi Mushab, pegawai penjeras masjid daerah Teluk Dr. Firdaus, pengajar PDK PMBG kita, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru kafar, guru-guru SISP dan semua pelajar-pelajar yang diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini atas undangan. Terima kasih kerana hadir dan bersama-sama kita meraihkan program kita pada pagi ini. Program ini adalah merupakan cetusan idea daripada Puan Pengetua, bukan daripada saya. Puan Pengetua yang minta kita untuk adakan satu program lah sebagai pengisi program pasca ujian akhir sesi akademik. Kita nak buat program supaya pelajar-pelajar ini lepas berusaha akhir tahun dia tidak tidak berkeliar gitu mungkin. Dia ada program untuk dia buat bersama-sama dan juga program program Khatam Quran ini merupakan salah satu program yang kita dah rancang lah sebagainya. Kita rancang untuk kita laksanakan pada sebelum cuti sekolah bermula. Jadi saya nak ucapkan juga terima kasih atas terhingga kepada semua guru-guru, terutamanya guru-guru kafar, sebab program ini adalah merupakan program di bawah sdn mereka lah. Jadi guru-guru perdana ni membantu dari segi logistik, dari segi persediaan dan sebagainya.
Diharapkan agar program ini dapat memberi semangatlah kepada pelajar-pelajar lain untuk turut sama, ya, untuk turut sama cuba untuk khatam sepanjang 3 tahun pembelajaran anak-anak semua di sekolah, ya. Jadi rugi rasanya kalau belajar 3 tahun tapi tak khatam, sebab kelebihan anak-anak itu di sini ialah mereka semua tinggal di asrama, okey, dia boleh datang. Jadinya kita memang set, especially untuk tahun 6, sebab UPKK tahun 5, ya. UPKK tahun 5, mana bila mereka naik ke tahun 6, kita akan fokus kepada khatam lah. Kita akan beri fokus kepada khatam, ya. Dan juga yang lain-lain lah. Walaupun khatam itu merupakan agenda utama, tetapi kita juga tidak meninggalkan jugalah dari segi akademiknya, ya, dari segi akademik, untuk perisai Tawkafah dan sebagainya. Jadi saya pun berhajat, sepatutnya Puan Pengetua yang ucap ni, tapi Puan Pengetua dia bersama-sama bodyguard dia orang, iaitu Ustaz Ridwan di PKM dan juga Ustaz Ahmad Fazli di PK Kukuh. Dia ada misi, mereka ada misi ke bank. Untuk apa? Untuk mengambil wang, untuk mengambil wang BAP yang akan kita serahkan selepas majlis ini, wang bantuan awal persekolahan, tapi macam Ustaz Sarwadi, saya, Ustaz Syarizal, kami tak merasa sebab anak kami semua kata 5. Yang lain insyaAllah, ya. Jadi sedikit maklumat tentang itu, kita ni akan tunggu pengetua lah. Pengetua akan sampai di sekolah, sama ada diringi oleh polis atau tidak dengan wangnya, ya. Selepas itu guru-guru kelas ini akan naik ke atas dan mereka akan mengambil wang tersebut dan kita akan buat pembayaran itu dalam surau ni insyaAllah, ya, dalam surau ni. Okey, nantinya para ibu bapa boleh jumpa dengan guru kelas. Nanti kita akan setting lah tempat dia dalam surau ini. Okey, boleh jumpa dengan guru kelas. Surau ni luas, jangan risau, ya. Boleh duduk dulu, antara nak tunggu giliran, ambil duit, lepas tu boleh ambil anak terus balik, ya. Okey, dan juga saya di sini nak mengambil kesempatan untuk memaklumkan, terutamanya pada pelajar-pelajar tahun kepada ibu bapa pelajar tahun 4 dan juga tahun 5, ya. Memandangkan buka sekolah tahun depan, kita buka sekolah sesi depan, bukan tahun depan 2025, ya. Sesi depan 2024 bermula ke 10 ataupun 11 hari bulan, ya, 11 hari bulan 3, dan bulan puasa bermula pada 12 hari bulan, kalau tak silap saya, 12 hari bulan lah, 1 Ramadan. Jadi saya ni mengambil kira yang pengalaman yang lepas, ya, pengalaman yang lepas. Pengalaman lepas rupanya kita ni suka yang aman, nak mengawal anak-anak kita ni untuk berpuasa, ya. Dan sepanjang pengalaman saya sesi 4 tahun lepas lah sebenarnya, kita ni terpaksa jaga diorang pagi petang siang malam satu untuk memastikan diorang ni puasa. Tapi gagal juga. Kita jaga diorang depan, diorang akan berada di bawah tangga, dia akan minum air. Dalam bekalan hari Ahad saya pergi turun bawah, Ustaz. Pelajar ni dia datang lenggang bawa beg, sebelah bawa beg, sebelah lagi di bawah air McDonald. Dia lalu depan penjaga, dia serong, tak ada rasa. Sebab lepas saya tanya, kenapa awak tak puasa? Kata, oh panas je, letih je puasa. Okay. Jadi dia, setelah saya berfikir panjang, ini adalah bukan satu kewajipan.
tetapi adalah satu lebih kepada sebenarnya kepada kehendak penjaga. Jadi saya cerita depan je lah ya. Okay. Maknanya pelajar-pelajar tahun 4 dan tahun 5 sekarang ni bila buka sesi tahun depan, especially yang tinggal dalam radius dekat, saya memberi kelonggaran kepada penjaga untuk memohon berulang dulu dan masuk semula selepas raya. Okay? Saya tak boleh kata yang saya benarkan, tak ya, sebab polisi sekolah Muleha semua mesti tinggal di asrama. Tetapi kita nak cakap macam mana, kita nak kata beri kelonggaran pun tak boleh. Saya memberi kuasa kepada penjaga untuk mohon untuk berulang. Ya. Sesiapa yang nak berulang, especially yang duduk dekat lah, jangan yang duduk jauh. Yang duduk jauh macam yang duduk di Bera, asal di Barat, asal Colombo, kamu tak dapat lah mengunjung asrama. Okay? Sebab ni yang duduk dekat ni, yang duduk asyik telefon mak ayah masing-masing. Hari-hari menangis, tak larat. Jadinya saya berikanlah kelonggaran. Ya. Tapi dengan syarat yang ketat lah, ya. Sebab apabila saya beri kebenaran ini, apabila dia mohon, liability mesti ditanggung oleh pihak keluarga. Liability mesti ditanggung oleh pihak keluarga. Maknanya apapun berlaku dalam sepanjang perjalanan daripada rumah ke sekolah, sepanjang tempoh itu, saya mohon jasa baiklah, maknanya pihak sekolah tidak akan bersalah. Ya? Tapi sebab ini ialah secara sukarela. Tidak ada paksaan. Dan tidak ada memang paksaan pun. Memang sebenarnya saya memberikan kelonggaran. Jadi boleh pakar-pakarlah dengan anak, pakarlah macam mana. Ya, kalau setuju, carry on. Kalau setuju dia anak tinggal di asrama, buka sekolah nanti tinggal di asrama. Kalau rasa macam mana itu macam tak boleh je, mengaruhnya nanti kejap-kejap call, pukul 10 call, 10 call, ada ustaz, pukul 10 call, pukul 10 setengah call, pukul 10.5 call. Dalam ayah dia tak tahan lah, bawa keluar lah. Ada gitu. Jadi kalau takut sebegitu, fikirlah. Ya? Kalau jadi, hantar je surat kepada saya. Kita mohon lah, mohon surat. Okay? Kita mohon surat dan digantikan. Detailnya nanti saya akan maklumkan dalam grup Telegram. Ya? Itu kepada saya. Ya, sedikit info lah, pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau boleh biarlah cepat sikit, jangan last minute. Sebab nanti saya nak beritahu maklum pada PPM. Saya nak maklum pada penyedia asrama, sebab kita nak sediakan dorm untuk mereka yang akan tinggal di asrama untuk sepanjang bulan puasa. Ya, selepas bulan puasa. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Saya juga ingin jemput lah kalau ibu yang menunggu di luar tu, bolehlah masuk ke dalam surau. Ya, kita nak tengok dulu. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan ke atas hadiran Ustaz Suradi, ya, terima kasih kerana datang waktu tuan tadi. Okey, kepada semua juga yang hadir pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakapkan ucapan ribuan terima kasih atas ucapan al-aluan sebentar tadi. شكرا جزيلا لسعيد وزهرمي بن زكريا على كلمة الترحيب. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Syahriwardi bin Ishaq untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, majlis واستمر حفله بدعوة الفنان الأستاذ شهرواردي بن إسحاق لإلقاء بعض كلمات فليتفضل مشكورا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati dan dikasihi Cikgu Razak Al-Jimi sebagai Deputi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kuala, dan seterusnya kepada Ustaz Syahrizal yang memimpin majlis Khatam Quran kita pada pagi ini. Seterusnya kepada guru-guru, kepada guru setia, ibu bapa, adik-adik, pelajar-pelajar, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat mengadakan satu program yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu program Khatam Quran yang menjadi salah satu perkara yang dilakukan oleh salafus salih, oleh orang-orang alim dahulu. Mereka sentiasa melakukan majlis khatam Quran apabila mereka telah selesai membaca Al-Quran, sama ada individu ataupun secara berjemaah. Jadi alhamdulillah kita melihat bahawa generasi kita sekarang ini, khususnya adik-adik para pelajar yang telah didedahkan dengan Al-Quran, sehingga mereka mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik sebelum mereka tamat belajar di sekolah rendah, dan seterusnya akan masuk ke sekolah menengah pada masa akan datang. Cuma kita perlu kepada yang mana ilmu ini hendaklah berterusan. Ilmu Quran ini hendaklah berterusan, bukan sekadar kita habis dah jenam ataupun dah khatam Quran, kita tak buka lagi Al-Quran, tak baca lagi Al-Quran. Kerana Quran ini adalah sebagai rakan kita. Sebagai Ustaz baca doa tadi, dia kata di dunia ini adalah rafiqah, iaitu sebagai rakan kepada kehidupan kita adalah Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini dipanggil mukjizat, yang mana mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi telah wafat, maka mukjizat yang ada pada Nabi turut berhenti ataupun wafat sekali dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran, walaupun Nabi telah wafat, tapi Al-Quran ini sentiasa ada sehinggalah hari kiamat, menunjukkan bahawa mukjizat yang satu-satunya ada sekali adalah Al-Quran. Maka dengan sebab itu kita hendaklah sentiasa mendampingi Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Quran ini bukan sekadar menjadi panduan hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tetapi diberikan juga kepada kita syafaat di akhirat besok, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana di akhirat besok ataupun pada hari kiamat besok, Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang yang membaca di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi dengan sebab itu, sama-samalah kita menghayati isi kandung Al-Quran, dan juga sama-samalah kita beramal dengan Al-Quran,
kalau boleh jangan tinggal baca Al-Quran ini. Kita pun dah penghujung sesi persekolahan, nanti kita cuti sebulan lebih kurang. Jadi hendaklah kita membaca juga di rumah, sentiasa mendengar Al-Quran. Di samping itu kita berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini dia ada satu peristiwa, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ini juga perlu kita menghayati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan satu perintah, iaitu solat. Sebab itu semayang dengan Quran ini tak boleh dipisahkan. Sebab itu dalam semayang kita kena baca Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran dan solat itu benda perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kita harap kepada pelajar-pelajar hendaklah sentiasa membaca Quran dan sentiasa kita solat mengikut waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga para ibu bapa perlu memastikan anak kita solat, kerana menjadi tanggungjawab kita. Sekiranya mereka tidak melaksanakan solat, maka kita akan menerima akibatnya ataupun menerima apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan mereka yang mengamalkan tanggungjawab terhadap anak mereka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan masa yang ringkas, masa yang singkat ini, lepas ini kita ada program yang lain, maka saya mewakili Al-Fadhil Tuan Qadi daerah Tebeloh. Dia tidak dapat hadir pada pagi ini kerana ada tetamu datang daripada Negeri Sembilan. Dengan itu dia menyampaikan salam kepada tuan-tuan puan-puan semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan tahniah kerana berjaya melaksanakan program sebagaimana yang ada pada pagi ini. Dan juga kita ucapkan juga tahniah kepada cikgu-cikgu ataupun ustaz-ustaz yang mengajar anak-anak kita sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik dan seterusnya dapat berjaya bukan sekadar di dunia, tapi di akhirat besok mereka menjadi orang yang boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kerana kerjasama yang baik dari pihak sekolah dan juga pejabat agama Islam daerah Tebeloh khususnya untuk kita membangunkan umat atau membangunkan anak-anak kita dengan program-program keagamaan yang ada di sekolah ini. Semoga apa yang kita buat, yang kita anjurkan itu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masa sekarang itu saja pertemuan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Dengan itu saya ucapkan sekali terima kasih kepada ketua kita yang baru sampai kerana mengajukan program atau idea yang diberikan untuk kita melaksanakan program pada pagi ini. Dengan itu saya tangguh ucapan saya ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merangkapkan ucapan jutaan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. شكرا جزيلا الفاضل الأستاذ شهروردي بن إسحاق لكلماته. Acara seterusnya ialah penyampaian cendera hati khatam Al-Quran bagi murid-murid tahun 6 yang telah selesai mengkhatam Al-Quran. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan yang berusaha Puan Pengetua Salimah binti Muhammad Said bagi mengiringi Al-Fadhil Ustaz Syahriwardi bin Ishaq untuk menyampaikan cendera hati tersebut. Dengan segala hormatnya dipersilakan. حان الآن تقديم هدايا تذكارية لختم القرآن لطلاب الصف السادس الذين أتموا ختم القرآن. ويسر المجلس بدعوة السيدة سلمى بنت محمد سعيد بمرافقة الفضيل الأستاذ شهروردي بن إسحاق لتسليم تذكار. فليتفضل مشكورا. Dai Muhammad
Salahuddin bin Kamaluddin, Lutfi Ashraf bin Manjali Zaid, Muhammad Imanul Cohen bin Rustami, Muhammad Raya Rizki bin Sazwan Rizal, Muhammad Syafiq Kalish bin Muhammad Said Syaiful, Nazif Irfan bin Abdul Rahim, Syed Habib Abdullah bin Syed Muhammad Hafiz, Adi Shanashwa binti Azli Azami, Anifah Fakihah binti Asman, Umi Ayuni binti Isamuddin, Badrina Kasara binti Baharudin, Nurdania Kasara binti Zulkifli, Nur Ibana Izrin binti Zana Azman, Nur Iman Ina Batrisha binti Zulkarnain, Nur Hairina binti Ahmad Syakri, Nur Liana Fatihah binti Syarizan, Putri Batrisha binti Mazlan, Nur Kristina Amani binti Muhammad Fadil, Nur Syamimi binti Muhammad Ishaq, Nurul Qawiyatul Adawiyah binti Muhammad Fuad,
Nur Syafia Zuhairah binti Abdul Syukur. Putri Nurkanisha binti Muhammad Ardia. Indonesia binti Jamaluddin. Rabiatul Adawiyah binti Bahari. Siti Khairina Farshida binti Ahmad Faizal. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Al-Fadil Ustaz Syahduwati bin Ishaq atas kesudian menyempurnakan penyampaian cendera hati sebentar tadi. Syukran jazilan Al-Fadil Al-Ustaz Syahduwati bin Ishaq ala taslimi tizkar. Ya Al-Majlis. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Pengetua untuk menyampaikan cenderamata kepada Al-Fadil Ustaz Syahriwardi bin Ishaq. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya Al-Majlis Al-Mudiratu لتقديم هدايا تذكارية إلى الفريق الأستاذ شهروري بن إسحاق فلتتفضل مشكورة. Kini majlis mempersilakan majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Kini الآن يدعو المجلس الأخ دائم محمد صلاح الدين بن كمال لإلقاء تذكرة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berpesan-pesan di kebenaran dan saling berpesan-pesan di kesabaran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah salam ke atas Nabi.
terima kasih pengacara majlis yang dihormati Pegawai Penyelaras Masjid Daerah Kemelung Al-Fadil Ustaz Syahrul Wardi, Bonda Pengetua, Guru Penamakan SISP, Barisan Guru dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Umar, aku tidak dapat melihat wajahnya Allah, tetapi aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hamba-Nya. Lalu Rasulullah SAW kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, jika engkau ingin membuat Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Kerana di saat ibumu tersenyum kerana kebaikanmu, ibumu tersenyum kerana kejayaanmu, ibumu tersenyum kerana amal solehmu, di saat itulah Allah akan tersenyum kepadamu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat keturunan yang baik, saya yakin ibu bapa kita sering membaca doa Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka as-sami'ud du'a. Maksudnya, ya Tuhanku, berilah aku keturunan baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kita tahu ada banyak kebaikan dan amal soleh yang kita boleh lakukan, dan pastinya membudayakan Al-Quran dalam kehidupan dapat memberikan kegembiraan kepada ibu bapa dan seterusnya membuatkan Allah tersenyum kepada kita. Akhirnya ianya memberi keuntungan di dunia dan juga akhirat kepada yang mengamalkannya. Al-Quran adalah kitab agung umat Islam dan membacanya dikira satu ibadah dan beramal dengan segala hukum yang ada di dalamnya adalah satu kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmidzi. Begitulah besarnya pahala yang dijanjikan kepada orang yang membaca Al-Quran, apatah lagi orang yang menghafaz Al-Quran. Rakan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mulai hari ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri. Berapakah bilangan ayat Al-Quran yang kita baca sehari semalam? Dan bilakah kali terakhir kita menghatamkan bacaan Al-Quran? Memang beruntunglah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran pada setiap hari dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan harian. Rugilah orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, dan malah lebih rugi lagi jika ada yang masih tidak tahu membaca Al-Quran serta mengabaikannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Amat sedih jika kita sering memberikan alasan sibuk dan tiada masa untuk membaca Al-Quran, tetapi sanggup menghabiskan masa berjam-jam main TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Takutlah kita kepada ancaman dan amaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang bermaksud, dan Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran ini. Surah Al-Furqan ayat 30. Hadirin dan rakan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita berasa rendah diri atau berasa malu jika tidak mahir membaca Al-Quran. Sebaliknya, kita mestilah mencari ruang untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan mahir membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap, yakni tidak mahir, serta suka membacanya, baginya 2 pahala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Memudayakan hidup dengan Al-Quran bermaksud membacanya, memahami maknanya dan beramal ke segala isi kandungannya. Dan ianya perlu dimulakan dari rumah, sekolah dan berterusan ke tempat-tempat kerja. Marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan harian, iaitu way of life.
Sirah membuktikan kehidupan berlandaskan Al-Quran, menjadikan kerajaan Umayyah hebat, kerajaan Abbasiyah mantap dan kerajaan Turki Utsmaniyah unggul. Pasti kita masih ingat barisan pemimpin Islam yang hebat zaman selepas wafat Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Umar Abdul Aziz dan ramai lagi. Kehidupan mereka sejak kecil hingga menjadi pemimpin segani sudah diasuh dengan didikan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kini kita juga terdengar tentang kehebatan Brigade Al-Qassam, iaitu sayap tentera Hamas dalam mempertahankan bumi Palestin. Bagaimanakah amalan kehidupan mereka? Pasti kita tahu jawapannya. Al-Quran, Al-Quran di bibir mereka, Al-Quran di jiwa mereka, Al-Quran di hati mereka. Teringat saya sebuah puisi, antaranya yang berbunyi, wahai diri, tidakkah kamu malu kepada Allah sedangkan kamu menafikan haknya? Adakah kamu masih mengaku kasih kepadanya walhal kamu langsung tidak bermanja dengan kalamnya? Lalu mengapa berat bagimu untuk hidup dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai diri, kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Ayo, sama-samalah kita bersahabat dengan Al-Quran, kerana Al-Quran akan menjadi teman kita di dunia ini, di alam barzakh dan juga memberi syafaat di akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Riwayat Al-Muslim. Antara amalan baik yang sangat dituntut untuk bersahabat dengan Al-Quran, selain membacanya setiap hari, amalan beberapa surah tertentu jangan diabaikan. Antaranya, pertama, surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Amalkan setiap malam selepas maghrib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Sehingga habis. Antara fadilatnya dijauhi gangguan syaitan dan segala bala bencana. Kedua, surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. Amalkan setiap malam selepas Isya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Sehingga habis. Antara fadilatnya terhindar dari azab kubur. Yang ketiga, surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Amalkan setiap pagi selepas subuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sehingga ayat ke-10. Antara fadilatnya keselamatan dari fitnah dajjal. Akhir kalam, ingatlah pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatul nabi. Yang bermaksud, aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang kepada keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi. Semoga perbuatan saya ini memberi manfaat, yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. شكرا جزيلا لأخ دائم محمد صلاح الدين بن Kamaruddin على تذكرة. Alhamdulillah, majlis kita sudah sampai di penghujungnya. Saya mewakili Zurrah Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Majlis Khatam Al-Quran KAFA SISP tahun 2023.
ingin mengungkapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua akan memperoleh berkatan daripadanya, insya-Allah. Di kesempatan ini saya ingin memohon daripadanya memohon ribuan kemaafan ada salah dan silap sepanjang mengacarkan majlis ini. Marilah sama-sama kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Alhamdulillah, لقد انحت فعاليتنا وبالنيابة عن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس ختم القرآن نافع مدرسة إندرا شبل الفهم. أود أن أعيد الامتنان وشكري لجميع الأطراف المشاركة في إنجاح هذا المجلس اليوم، سواء بشكل مبشر أو غير مبشر، ونسأل الله أن يتقبل أعمالنا جميعا. وبهذه المناسبة أود أن أعتقد أعتذر عن كل تقصير. ونختتم حفلنا اليوم بقراءة تسبيح الكفارة وسورة العصر. Sekian sahaja. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi amrillahi ta'ala wa ila lika ma'as salam.